Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyuhu wa shafi'uhu wa khalilun. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita, kerana setiap daripada amal kita ini akan bermudah dan kerana amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpamanya solat itu ada sujudnya. Nanti di akhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh kepada seluruh manusia untuk sujud. Lalu ada manusia yang dapat sujud, ada juga manusia yang tidak dapat sujud. Lalu Rasulullah bercerita kepada kita. Lalu pada hari tersebut, orang mukmin yang laki-laki, orang mukmin yang perempuan sujud. Kerana dia ada dunia dulu, mereka itu sujud. Mereka itu solat, maksudnya mereka itu sujud. Kemudian ada golongan-golongan yang mahu sujud, sedang sujud, dan turun ke bawah, tiba-tiba pedang belakang mereka kembali membawa mereka tegak tinggi. Macam spring. Sehingga mereka tidak dapat sujud. Walaupun mereka mahu sujud. Ada golongan yang mana nak sujud, tak dapat sujud langsung. Tak bergerak kaku. Tidak boleh turun untuk sujud. Kemudian ada juga golongan yang mana dia turun untuk sujud terus. Tersungkur. Bukan tersungkur. Dia sujud. Ini kedua. Ini wajahnya mukanya terlembab di atasnya. Mahsyar. Itu maksudnya golongan diri oleh Allah SWT. Lalu kata Nabi, lalu mukmin dan juga mukminat tadi yang lelaki yang perempuan yang sujud. Allah SWT angkatlah kepada kamu ada yang layak di surga. Kamu ada yang layak di surga, mengapa kerana kamu telah mendirikan solat. Lebih-lebih lagi kamu mendirikan solat secara berjamaah. Itu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan golongan ini ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma pertanyaan, ini golongan yang pertama yang mukmin laki-laki, mukminat yang perempuan. Lalu masuk surga kerana mereka sujud di akhirat. Mengapa? Kerana mereka telah sujud di atas dunia secara ikhlas. Allah terima amal mereka. Mereka sujud dengan ilmunya, mereka sujud dengan ma'rifahnya. Mereka sujud dengan zahir dan batin mereka. Maksudnya sujud ini tidak disiapkan, disediakan, melainkan hanya untuk Allah Ta'ala. Allah terima. Kemudian berkata golongan bina turun sujud terbangun tadi. Turun sujud terbangun tadi. Ini kata orang golongan munafik ini. Kerana di atas dunia dulu mereka itu sujud kerana solat ada sujud, tapi mereka main-main, mereka riak, mereka semua tidak ikhlas dalam sujud mereka. Ini golongan munafik. Ini golongannya. Ini juga golongan-golongan yang mana kalau dia solat tak pakai waktu, yang Allah Ta'ala pun dia pakai waktu dia. Itu yang baca Abdullah Jara ikut dia. Dia nak solat zuhur, tapi dah masuk asar. Dia solat asar dan masuk maghrib. Ikut dia. Asalkan tak tinggal solat, katanya. Tak dapat sujud. Bila tak dapat sujud, dan macam mana nak masuk surga? Kemudian ada golongan nak turun sujud, tak sujud. Ini siapa pula? Ini orang kafir. Yang keempat pula, nak sujud. Ini dah terbit sujud, tersungkur langsung.
Kalau dia di atas dunia khamu sujada, tersungkur dan sujud, itu mukmin. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, orang yang takut dan Allah, orang yang mendengar perintah-perintah Allah dan Rasul mereka khamu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Itu mukmin, itu salih. Tetapi tersungkur bukan tersungkur sujud, tersembah. Ini siapa ini orang Islam yang tak mendirikan solat. Lalu kita lihat tadi beberapa golongan, lalu golongan juga betul sujud tapi masih sujud. Jadi manusia akan mengetahui keadaan mereka masing-masing, tak kala mereka dalam beramal di atas dunia dan amalan itu dibawa ke akhirat langsung boleh diamalkan. Maka itu tanda amal mereka Allah terima. Ini maksudnya apa? Kalau ditanya di akhirat, bagaimana kita nak mengetahui amal kita diterima oleh Allah ataupun tidak? Tidak ada yang melihatnya itu. Antaranya itu. Antara yang lain, malaikat pun bangun jauh. Bangun dan di antara jalan yang bangun malam dan yang mulai. Kerana Allah, kerana takut kepada Allah. Tetajafa junubahum anil mataji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Golongan ini bukan golongan tempat isyak terus dia mulai tapi itu sungguh. Tidak. Ini golongan yang bangun untuk melaksanakan solat waktu subuh. Tetapi dia sudah ready. Jadi sebelum masuk subuh, paling kurang dia solat tahajud 2 rakaat, solat witir. Paling kurang 1 rakaat, lepas tu subuh pun masuk. Ini bukan golongan yang sepanjang malam solat. Nabi pun tak solat sepanjang malam. Walaupun Nabi tak solat sepanjang malam, hati Nabi beribadah tak pernah tidur. Memang Nabi tidur, Nabi pun bangun solat. Tetapi Nabi bila tidur, mata tidur, hati tak tidur. Ibadah terus dengan berikut Allah Subhanahu wa ta'ala lebih-lebih lagi. Wahyu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur. Dan begitu juga malaikat tadi menyuruh bangun. Lalu kata Rasulullah, bangunlah sebagai manusia yang muda, yang bangun untuk tahajud malam. Paling kurang 2 rakaat. Paling kurang kata Rasul, kalau kamu lambat bangun dan kamu mampu subuh masuk, kamu solatlah 1 rakaat witir. Selesai. Istiqomah je walaupun 1 rakaat witir. Ini bukan menunjukkan lemahnya iman, ini lemah apa? Ini lemah makna kehidupan dan ibadah. Itu dia seorang beriman. Iman yang tidak lemah kalau dia masih beramal dengan amal yang Allah fardukan. Itu kekuatan iman. Cuma lemahnya apa? Lemahnya pada ma'rifah. Itu kekuatan dalaman. Tapi bukan iman. Iman satu bahagian. Kekuatan dorongan untuk bangun, solat, baca Quran, zikr Allah. Itu bahagian lain. Itu yang belum kita ketahui. Itu bahagian lain. Seperti mana contoh itu seseorang itu sakit lalu dicari ikhtiar untuk cari penawar, cari ubat dan cari dan makan ubatnya tak lega, tak sihat, tak pun cari pula ikhtiar yang lain. Terus itu kan dorongan demikian. Jadi begitu juga seseorang yang dorongan yang bangun, dia mulai baca Quran, itu dorongan. Kita juga mempunyai kekuatan dan iman. Lalu nak tahu golongan ini bangun malam ataupun tidak, kata Rasulullah, maka mereka pun bangun, tapi bukan semua. Lalu kata Rasulullah SAW, lalu mereka bangun, lalu mereka pun bawa mereka. Kita bawa mereka wajah bercahaya-cahaya, waktu dibawa oleh satu malaikat, satu rombongan naik. Lalu bertemu dengan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat-malaikat itu bertanya, apa amal kamu sehingga kamu bercahaya, sehingga kamu boleh bangun tak akan mana dipanggil bangun. Sedangkan selain daripada kamu, semua tak apa.
Dan mereka mengatakan kami adalah orang yang seperti mana firman Allah tatajaba junubuhum anil mada'i. Itu orang-orang yang menjauhi lambung mereka daripada tempat mereka tidur. Untuk apa? Untuk bangun malam kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang maksudnya itu tanda yang Allah terima yang lain dia. Tanda pula seseorang Allah Subhanahu wa ta'ala terima solatnya dengan tahu. Terima dia mulai dia dah tahu. Yang lain-lain antara la ilaha illallah. Di akhirat kelak mereka menyuruh lagi. Panggillah. Mereka akan menyuruh dengan mereka yang lain disebabkan apa kita ni dikelilingi dengan mereka. Wahai mereka panggil orang yang ada la ilaha illallah. Mereka semua berada dalam firman Allah. Perlindunganku. Jaminan perlindunganku. Seperti mana dalam satu hadis sahih. Jibril turun kepada baginda Rasulullah. Lalu bagi tahu kepada Nabi, Ya Muhammad, Allah berfirman, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni. Sesungguhnya aku dan Allah, tiada Tuhan melainkan aku, yang lain diibadahi hanya aku. Fa'budni, maka ibadahlah untuk aku lalu. Lalu kata Jibril, Ya Muhammad, Allah berfirman nanti. Barang siapa di antara hamba-hambaku yang menyebut membaca kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas. Kerana ikhlas, tiga bahagian. Bahagian yang pertama tidak ada yang menyebut La ilaha illallah. Melainkan maksud ikhlas adalah makna pada kalimat itu di dalam hatinya. Ada dulu, tak kosong. Apa maknanya? Tiada Tuhan yang layak diibadahi disembah melainkan Allah. Ini adalah hati. Dizahirkan di lidahnya. La ilaha illallah. Itu ikhlas. Itu apa ikhlas? Kerana ada makna la ilaha illallah dalam hati. Tentu dilafazkan la ilaha illallah. Itu ikhlas. Yang tidak ikhlas adalah la ilaha illallah di lidah. Tapi hatinya keluar daripada makna la ilaha illallah. Keluar daripada makna la ilaha illallah. Itu ikhlas yang pertama. Ikhlas yang kedua, la ilaha illallah adalah tidak lain menjaga warisannya la ilaha illallah. Kerana la ilaha illallah adalah tauqifiyah, warisan Nabi, warisan Rasulullah. Sehingga yang dilakukannya, simparkan kalimat ini. Di timur, ibadah di kampung, kalimat la ilaha illallah. Oleh kerana itu, setiap kali kita memulai pengajian, yang saya kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad. Perlu dibaca agar kita semua mendengar kalimat dua kalimat syahadat tadi. Itu ikhlas tu. Kedua, ikhlas yang ketiga tidak lain melainkan dia hanya mahu kalimat ini dalam hidupnya, matinya, dalam barzahnya, sehingga dia berbangkit. Apa maksudnya? Dia tahu kalimat la ilaha illallah kalimat yang sungguh luar biasa. Bahkan barang siapa yang menyebutnya dengan ikhlas kata Rasulullah, dia berada di dalam, di bawah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang berada di bawah Allah, perlindungan Allah, pertolongan Allah, Allah menjamin baginya dia tidak akan susah selama-lamanya. Kerana ikhlas itu wujud. Satu. Yang kedua, kesan daripada keikhlasannya dengan la ilaha illallah, syaitan tidak boleh mengganggu dia. Itu dalam Quran. Perjanjian iblis dengan Allah, aku akan mengganggu bukan anak-anak Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala kata silakan. Dan ada agama bukan kau ini kita aku cipta anak-anak Adam. Ini ilmu aku bukan ilmu kamu, wahai iblis.
Lalu Allah mengatakan, wahai kamu iblis, kamu boleh ganggu semua anak-anak Adam. Hasut mereka, sesatkan mereka. Kecuali orang yang ada la ilaha illallah secara ikhlas, kamu tak boleh ganggu dia. Itu. Kamu boleh ganggu bisik memang akhirnya buat salah. Tapi dia kembali dengan taubat dan istighfar kepada aku. Itu ada sahih, ada rasul. Ini menyebabkan tulang belakang iblis patah berarti. Dan menangisnya dengan tangisan yang sungguh-sungguh. Rona iblis dalam Rona itu nangis sungguh-sungguh akan iblis. Disebabkan apa? Kerana apabila kita buat salah, dosa, terus kita istighfar. Terus kita kembali dengan la ilaha illallah. Kita fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Kadang-kadang seseorang melakukan akan kemaksiatan, kejahatan, dosa-dosa, langsung kemudian dia ingat Allah. Lalu dia istighfar, fastaghfirullah. Karena Allah punya dia. Maka syaitan kalau dia nak sesatkan, tak ada jalan. Kembali dia kepada Allah. Jadi ini yang aku maksudnya, ini orang yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini dah tahu orang yang ikhlas adalah kita Allah di bawah Allah terima la ilaha illallah mereka. Lalu mereka pun dibawa pergi mana? Bawa masuk syurga. Belum lagi dia bisa amal-amal yang lain. Apa agaknya? Jom ini. Barang siapa terima hampa sebagai hampa. Bagaimana barang siapa yang Allah terima la ilaha illallah dia akan terus masuk syurga. Kenapa agaknya? Kerana semua amal-amal Islam, amal-amal iman, semua dasarnya la ilaha illallah. Dasarnya betul, amalnya pasti betul. Yang menyebabkan amal itu tidak betul, kerana dasarnya itu tidak betul. Makanya itu apa maksudnya? Yang utama dasarnya. Terus cahaya dah cabang-cabang dia pun jadi salah. Kaedah begitu. Contoh ini, contoh yang mudah. Kita dapat maklumat yang salah. Satu amalan lagi sebagai satu maklumat. Sampai kita pun amal. Maklumat itu dah salah. Ilmunya telah salah. Sampai ke kita, lalu kita buat amal apa yang kau lakukan. Amal yang kau tak terima kerana amal itu pun salah. Kerana ilmu dan maklumatnya salah. Kerana kita kena tahu ada juga ilmu yang disebut ilmu. Walaupun ilmu itu tidak sah. Antaranya ilmu yang tidak memberi manfaat. Tapi Nabi sebut ilmu. Sebab Nabi kata bahawa ilmu ada dua. Satu ilmu yang memberi manfaat. Satu ilmu yang tidak memberi manfaat. Soalannya, ilmu yang tidak memberi manfaat, mengapa Nabi menyebut dia sebagai ilmu? Tidak lain kerana Nabi mengambil apa dipahami oleh akal manusia. Itu. Contoh ini, kalau kita ditanya, awak baca surat khabar hari ini. Semua buku surat. Ya. Muka surat depan itu yang paling utama sekali. Berita utama. Ya. Okey. Awak faham berita itu? Faham. Maknanya itu ilmu ke tidak? Itu ilmu. Itu ilmu bagi dia. Yang muka surat kenal macam mana? Itu ilmu. Apa maksudnya bagi dia? Bila dia baca, dia faham. Baginya adalah ilmu. Itu. Ya, silakan kata ilmu. Kerana akal pun kata ilmu. Cuba yang kamu baca itu, adakah dapat tahu menampilkan diri kamu kepada Allah dan kata bukan ini semasa sedunia, maka itu bukan hakikat ilmu nampilan nampilan itu. Kerana tak ada ilmu yang memberi manfaat, seseorang jatuh takut kepada Allah. Ilmu yang memberi manfaat menyebabkan seseorang bertambah amalnya ibadah kepada Allah. Ilmu yang memberi manfaat menyebabkan lagi dia mahu mempelajari ilmu Islam kerana Allah. Nah, itulah maksud ilmu yang memberi manfaat. Kalau ilmu dikatakan ilmu cuma tak memberi manfaat, ini semua tak menggerakkan dorongan untuk tak korup menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seperti mana dalam Quran Allah menyebut, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari manusia dalam keadaan huru hara. Siapa yang terjemahkan huru hara? Kita. Saya terjemahkan itu pada ulama yang kata ini majas kiasan. Pada hari tersingkap di betis. Orang awam dia dengar terjemahan ini pada hari tersingkap yang betis. Lalu dia kata, Ustaz, kalau begitu di akhirat semua betis nampak lah. Dia kata itu. Sebab Allah kata pada hari akhirat pada tersingkapnya betis. Apa maksudnya? Manusia akan berdiri nampak betis-betisnya. Kalau diterjemahkan tanpa tafsir dan ulama kata ini kiasan bagi orang Arab dulu. Orang Arab dulu bila dikatakan tersingkap betis, bukan hakikat nampak betis. Huru hara. Itu hanya sekiasan. Kiasan saja. Wa yud'auna ila sujudi. Maka disuruhlah seluruh manusia untuk melakukan sujud. Pada Allah, maka mereka tak mampu sujud. Tapi bukan semua kembali dari hadis Nabi tadi. Yang dapat sujud siapa? Orang mukmin yang laki-laki, orang mukmin yang perempuan. Mengapa mereka dapat sujud? Kerana mereka beriman dan mereka sujud di atas sujud. Mereka mendirikan solat. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Ini pandangan mereka semua dah terjatuh. Tak ada, tak berani nak melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tertunduk pandangan mereka. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Sampai mereka diliputi dengan kehinaan. Kehinaan itu apa? Disuruh sujud, mereka tak sujud. Hina itu. Tak boleh nak buat. Kerana di atas dunia pun tak buat. Hina lagi tak kala mana suruh sujud, terus tersungkur. Tapi bukan tersungkur sujud, tersembah dia. Sebab tak naikkan soalan. Itu hina itu. Allah tak terima amalan mereka itu. Itu hina. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Sedangkan dulu di akhirat, ketika mana diperintah bagi mereka itu untuk melakukan sujud, tetapi mereka tidak mau sujud, sedangkan mereka adalah orang yang salimun, orang yang sehat untuk melakukan sujud. Apa maknanya di sini? Sehat wal afiyah. Itu nikmat. Itu nikmat. Cara kita guna nikmat sihat wal afiyat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia melakukan sujud itu bukan satu perkara yang sukar, itu perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi Allah yang suruh. Allah Subhanahu wa taala yang suruh. Tetapi seketika mana kata dunia Allah menyuruh mereka untuk sujud sedangkan mereka sihat wal afiyat, mereka tidak mahu sujud. Apa maksudnya? Mereka tidak mahu melaksanakan ibadah solat. Orang kafir lagi yang memang tidak mahu kerana tak fahamnya Islam itu apa. Dan Allah bukan Tuhan mereka, bagi mereka. Itu apa maksudnya? Kali dengan aku yang sesungguhnya. Jadi, oleh kerana itulah amal-amal manusia dapat diketahui di akhirat berdasarkan amal-amal yang telah dilakukan. Dan saya memberi contoh yang sedikit saja tentang bagaimana Allah terima amal-amal ibadah. Contoh yang lain didatangkan di bawahnya hamba-hambanya. Rasulullah Subhanahu wa taala merintah wahai mereka, beri pahala yang telah menjanjikan kepada. Tentu mereka itu beri memperlihatkan pahalanya seluruh pahala itu sampai kepada. Apa maksudnya? Dia akhirat telah terlebih dahulu diperlihatkan pahala sebelum pahala itu sampai ke hamba-hambanya. Jadi maksudnya apa? Lihat dulu pahala-pahala kamu. Kerana apa? Kerana di atas dunia dulu kamu melihat kebesaran, melihat perintah-perintahku, melihat keagunganku, kamu melihat kemuliaanku. Maka di akhirat kamu lihat pahalamu.
Lalu seorang hamba Allah melihat pahala yang dilihat itu sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud yang besar, tinggi. Tengok, langsung si hamba bertanya, Ya Allah, ini adalah pahala benar. Terlalu besar, Ya Allah. Apakah amalku sehingga pahala itu sebesar ini sebagaimana gunung Uhud, Ya Allah? Lalu sekarang Allah Ta'ala menyatakan, ini adalah sedekahmu dengan nilai sebelah biji tamar. Ini pahala buat dan pahala buat kamu pula walahum ajrun ghairu mamnun. Berterusan dan tidak pernah padam-padam. Itu pahala di akhirat. Jadi apa maksudnya? Seseorang akan mendapat kembali sedekah yang dikeluarkan terlebih dahulu Allah memberikan pahala-pahala. Yang lain sudah bagi mereka yang belum masuk syurga. Tetapi dia bakal masuk syurga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatkan kepada mereka syurganya, nikmat-nikmatnya. Kita pun lihat. Lalu apa yang mereka mahu? Ya Allah, aku mahu masuk syurga. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wahai hambaku, itu semua milikmu. Apa yang kau lihat, itu semua milikmu. Kan luar biasa mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di atas dunia manusia bila beramal dia tidak akan dapat melihat ini semua. Kerana tanda keikhlasan adalah tidak mahu melihat itu semua. Kerana apa? Cukup iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan menanya ridhonya jatuh dunia ini. Kaedahnya begitu. Oleh kerana itulah bila kita beramal maka amal kita hendaklah disandarkan kembali kepada Allah melalui inayahnya, pertolongannya, taufiknya. Itu adalah kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan dorongan daripada kita. Itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Begini, diri kita boleh ada dua kelayakan. Satu kelayakan ke surga, satu kelayakan ke neraka. Keduanya ada kelayakan. Itu. Lalu kita tersedar diri kita, diriku boleh melayakkan ke neraka. Lalu mohon kepada Allah perlindungan daripada neraka. Dan mohon kepada Allah dibimbing untuk menuju ke syurga. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala terima. Allah terima pada hamba yang sedar dirinya hamba. Dan Allah syukuri itu. Pengakuan dia. Ini Abdullah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Abduka. Sesungguhnya aku adalah hamba. Itu semua dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faghfir li maghfiratan min indika fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka ampunilah akan dosa-dosaku wahai Tuhan kerana tidak ada siapa yang dapat memberikan ampunan dosa melainkan Kau. Allah syukur dan Allah ampunkan. Kaedah itu. Kaedah yang itu. Mengapa? Kerana itulah kaedah Allah kembali membawa hamba-hambanya kepada Dia. Ini yang menyelamatkan kita di sana. Jadi oleh kerana itulah yang perlu kita pandang di sini adalah akhirat itu perlu dipandang terlebih dahulu sebelum dunia. Contohnya kita beribadah, contohnya kita zikrullah, contohnya kita selawat, contohnya kita solat. Itu semua jangan dipandang untuk mendapat sesuatu di atas dunia. Mas, kenapa kau banyak selawat? Selawat itu banyak fadilahnya. Di atas dunia ni kita dapat itu, dapat ini. Jangan nampak ini. Biar dapat di akhirat. Mengapa banyak selawat? Untuk dapat syafaat Nabi. Itu dulu. Mengapa baca zikir pagi, zikir petang, zikir itu, zikir itu. Oh, barang siapa baca ni semua Allah akan kaya dengan dia. Kaya itu apa maknanya? Oh, kaya, kaya. Ubah besar, berita banyak. Itu. Kaya adalah dengan apa? Zikir-zikir. Oh, itu. Jadi jangan juga diajar diri begitu. Membagainya kerana tanpa dia sedar, dia beramal, dia tak pernah nampak Allah. Dia nampak dunia yang dia mahukan. Allah tak mahu itu.
Sebab Allah menyatakan barang siapa yang mahukan akhirat, maka mesti amalnya mesti nampak akhirat. Kalau dia dapat akhirat tu, barang siapa yang mahu amalnya itu, dia amal tapi dunia, lalu Allah kata, maka dapat baginya dunia tetapi dia tak dapat akhiratnya. Bila tak dapat akhirat, itu bermasalah di akhirat. Kerana Allah memberikan dorongan kehendak keinginan kita. Gitu. Kalau keinginan kita itu duniawi, Allah SWT beri. Oleh kerana itulah kita berpegang hati Rasulullah. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan beri dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang beramal kerana dunia semata-mata, dia akan mendapat dunia tetapi dia tidak mendapat bahagian akhiratnya. Dan kita tahu maka di sini bijaklah kamu. Kamu nak pilih yang mana? Nak pilih akhirat. Bila kamu memilih akhirat, itu mengajar kamu untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana akhirat itu baik. Dunia ini yang kamu inginkan itu tidak baik. Apa yang kamu mahu kekayaan itu tidak baik. Kamu boleh menggambarkan, membayangkan, tetapi akhirat kamu tak boleh menggambarkan, membayangkan itu. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Ini kaedah siapa? Ini kaedah para Nabi Rasul. Ini kaedah orang-orang soleh dan dalam beramal soleh. Dan yang terakhir untuk tidak lain agar kita mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bila Dia memberi, tak pernah akan minta balik selama-lamanya. Itu Allah. Tapi yang Allah beri kepada kita, Dia bagi kita menandang, mendengar, memahami, makan, minum, hidup, bernyawa. Dia bagi itu kurniaan. Yang paling besar Dia kurniakan kepada kita, la ilaha illallah. Dia tak minta, Dia kurnia diberi. Dan bila kita dah dapat itu semua, paling besarnya la ilaha illallah. Allah tak pernah meminta kerana Dia tak berhajatkan dengan la ilaha illallah. Dia tak berhajat dengan amal ibadah kita. Tak. Mengapa agaknya? Kerana agar berbezanya kita dengan Tuhan sendiri. Tuhan tak berhajat dengan amal kita. Dia bagi kita la ilaha illallah. Dia bagi kita hidayah. Islam dan iman. Tetapi dia tak pernah minta apa Islam dan iman itu. Mengapa agaknya? Kerana itulah kemurahannya, kemuliaannya. Mengapa? Agar itu menjadi warisan buat kita. Seperti mana Quran. Dalam Quran Allah menyebut bahawasanya kemudian kami memberi warisan kitab ini kepada orang-orang yang saleh di atas muka bumi. Lalu Allah beri kita Quran, itu warisan daripada Allah. Mana ada satu warisan yang paling berharga mereka Al-Quran. Contoh begini, kita bapa dia mati, ada harta pusaka. Harta pusaka dia 2 juta untuk kita saja. Kita semua. Tetapi kita ketahui 2 juta itu keseronokan sementara. Itu sebenarnya ujian. Ujian. Mengapa? Ujian yang pada ma'rifah. Dapat macam durian kulit itu, durian untuk solat pun dah tak khusyuk, berjemaah pun dah tak ada. Mana kawan kita tu duit dah dapat durian untuk katanya pergi Paris, dah bagi suruh tak bagi dah. Lepas tu pergi lagi, kita pun tanya mana kawan kita, tu balik dapat sehari 2 Hollywood. Tak pernah duit banyak. Isteri lah sebab kita bila jalan-jalan sebelum mati ni. Dan sekali jumpa dia dekat Hawaii, ada kawan kita pun pergi Hawaii juga, jumpa dia. Duit banyak, apa maksudnya? Itu semua ujian. Ujian itu semua. Ujian antara apa tu? Ujian iman, ujian ma'rifah. Oleh kerana itulah Allah beri dengan cara itu kerana kita lalai. Oleh kerana itu bila Allah beri, Dia beri hidayah. Dia tak bagi kaya, Dia tak bagi kita billionaire. Bagi hidayah. Dia bagi ujian agar kita kembali pada Dia, tawakal pada Dia, mengharapkan Dia sebab kita ada iman.
Biasanya ujian orang beriman itu antara yang diuji kita sakit agar kita merintih sifatnya, syafinya adalah Allah, bergantung pada dia. Kita makan ubat itu ikhtiar, tapi hasilnya, natijahnya, syafinya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala uji agar kita tahu yang menguji itu adalah Asy-Syafi yang Maha memberi penawar. Itu Allah sebab kita beriman. Tapi bagi orang yang tidak ada iman, Allah bagi apa kita. Ya, akan tenggelam. Tenggelam, akhirnya jadi macam korun, jadi macam Fir'aun. Itu bahasa Allah tak bagi kita macam tu. Itulah yang terakhir untuk kuliah kita. Pada Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka